Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhati wa tarfatin yadribu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashafi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu wa yarhamu ma aqulu wa yantafi'u ma aqulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita ni, kitab Penawar Bagi Hati ni. Kalau ikut bagi yang saya tanda dulunya ialah pada muka surat 26 tu. Itulah. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ni adalah kitab tasawuf. Kita tahu bahawa tasawuf ini satu ilmu yang mana dengan dialah seseorang itu dapat membersihkan hati dia. Dapat membersihkan hati melalui ilmu tasawuf lah, jadi bersih hati. Kalau ilmu usuluddin, untuk nak kenal Tuhan tu siapa? Nak kenal Tuhan tu siapa? Nak kenal Tuhan kita tu, dan nak kenal tukang bagi alam ini. Itu ilmu usuluddin. Macam mana sifat-sifat bagi Tuhan kita, untuk nak kenal Tuhan kita lah. Dalam usuluddin juga ada berkait dengan Rasul. Kita kena kenal Rasul kita. Dengan sebab daripada Rasul itulah kita kenal Tuhan kita, dan kita tahu cara nak buat amal kepada Allah Ta'ala. Dan ilmu berkait dengan syariat pula, ilmu fiqh ataupun ilmu Islam, adalah ilmu cara nak buat amal berdasarkan apa yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Ilmu dipanggil ilmu Islam ni, ilmu fiqh ni ilmu untuk khidmat pada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab apabila kita kenal Allah Ta'ala, kenalah kita khidmat pada dia. Tuhan dah beri banyak pada kita dengan nikmatnya, dan Tuhan hendakkan kita daripada bala-bala yang Tuhan hendakkan tak kena pada kita. Jadi patut bagi kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Terima kasih itulah, cara nak terima kasih itulah orang panggil khidmat. Khidmat pada Allah Ta'ala. Macam mana khidmat tu? Iaitu buat apa yang Tuhan suruh dan tinggal apa yang Tuhan larang. Dia panggil khidmat. Tuhan suruh semayang, kita semayang. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Zakat, hajinya, sedekahnya, dan lain-lain lagi berkait dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini ialah ilmu yang yang dilakukan, apa-apa sahaja yang dilakukan oleh anggota badan tu.
Kalau ilmu tauhid usuluddin tadi, ilmu iman tu, ini berkait dengan apa yang ada dalam hati kita daripada kepercayaan, pegangan hati. Ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga ni, Islam tu ada 3 ilmu. Ilmu yang ketiga ini dia sebut sebagai ilmu tasawuf ataupun ihsan. Itu macam mana kita nak jaga amalan kita tadi supaya tidak rosak. Jadi nak jaga amalan kita supaya tidak rosak, dalam kitab ni mula-mula sekali dia bicarakan kena jaga anggota badan. Sebab mana? Sebab kita dah cakap dulu-dulu, anggota badan tu punca bagi masuknya pahala dan masuknya dosa. Jadi di dalam kitab ni dia sebut 7 anggota badan. Dia mulakan dengan matanya, kemudian dengan telinganya, kemudian dengan lidahnya, kemudian dengan perutnya, kemudian dengan farasnya, kemudian dengan tangannya, kemudian dengan kakinya. Ada 7 anggota badan semua yang kena jaga. Jadi situlah punca masuk pahala dan juga masuk dosa. Jadi adakah kalau anggota badan kita buat dosa tu, dia terkena pada anggota badan juga? Tak. Anggota dosa tadi dia pergi kepada hati. Dia pergi kepada hati. Jadi apabila pahala masuk melalui anggota badan, hati akan jadi bersih. Tapi kalau masuk dosa melalui anggota badan, hati akan jadi tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Itulah. Jadi hasil daripada kotor hati itulah timbulnya sifat-sifat hati yang kotor. Sifat-sifat hati yang kotor. Jadi kita dah belajar. Baru ni kita dah masuk bahagian yang kedua dalam kitab kita ni, iaitu berkait dengan hati. Berkait dengan hati. Jadi apabila bercakap pasal hati, tak boleh nak lari daripada sifat-sifat hati yang mazmumah 10 dan juga sifat-sifat hati yang mahmudah 10. Nak kena buang tu apa-apa sifat-sifat yang tercela pada syarak, yang syarak cela, syarak keji, 10 sifat tu yang kita kata tadi, hasil daripada dosa yang masuk melalui anggota badan tu kan. Nabi kata, idza aznaba abdan, apabila idza aznaba abdun, apabila telah melakukan satu-satu dosa, seseorang itu dia buat dosa, nukkita lahu fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dititik di dalam hati dia satu titik hitam. Sekali buat dosa, satu titik hitam. Kalau buat lagi, satu titik hitam pula. Nak hilangkan titik hitam tu, dia kena taubat. Ni kena taubat. Selagi dia tidak taubat atas dosa yang dia buat tu, selagi itu Allah akan kekal titik hitam tu. Lama-lama hati tadi akan rosak lah, akan jadi hitam. Kalau kita tak bersih kan, lama-lama dia akan jadi rosak. Dengan sebab hitam hati itulah keluarnya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Jadi kita dah bicara sifat mazmumah yang pertamanya, iaitu syarhut ta'am, suka makan. Suka makan ni bukannya itu sifat mulut, tak. Dia hati kita suka. Hati kita suka pada makanan, suka pada benda yang lazat-lazat. Jadi tumpuan hati kita tu kepada benda, kepada makanan. Jadi makanan itu sebab bagi seorang tu, kalau makan banyak, sebab bagi seorang tu ngantuk.
sebab bagi seorang tu jadi malas untuk nak buat amal, dia akan jadi beri kesan tu kepada amalan, beri kesan kepada hati sebenarnya, beri kesan pada anggota-anggota lain. Dalam kitab Imam Ghazali, kitab Minhaj, dia kata apabila hati tu dia kata apabila perut tu kenyang, anggota lain dia akan jadi kalau perut tu kenyang, dia anggota lain jadi malas. Kalau perut tu lapar, anggota lain akan jadi cergah. Perut lapar, dia akan segera untuk nak buat amal, mudah untuk nak buat amal. Kalau perut terpenuh, dia jadi berat belaka. Dan yang kedua daripada sifat hati tu, pada menyatakan sangat loba, sangat suka atas berkata-kata. Ini orang yang suka bercakap. Suka bercakap ini pun salah satu daripada sifat hati juga. Dia mari daripada hati tu, yang suka makan, suka bercakap, deki pada orang, marah, daripada hati, sifat hati belaka. Kalau hati itu kotor, keluar sifat-sifat hati yang kotor. Tujuan kita belajar sifat-sifat hati yang kotor ini supaya kita lawan, kita mujahadah, lawan nafsu tu, lawan hati kita tu. Bila nak makan banyak, kena tahan. Bila rasa nak kata-kata tu, kata-kata perkara yang tidak perlu tu, tahanlah, tahan. Sebab itu hasil daripada nafsu yang kotor ataupun hati yang kotor. Suka bercakap banyak ni. Ketahui olehmu bahawasanya loba, mana suka, sangat suka atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela, kelakuan yang dikeji oleh syarak. Dikeji itu maknanya yang dicela oleh syarak lah, bukan mau kita keji. Yang wajib atas kita menjauhkan dia, mesti jauh, sebab benda itu benda keji, benda yang tidak molek di sisi syarak, di sisi agama. Kerana apabila loba, suka seseorang itu, seseorang atas berkata-kata, kalau dia sangat suka bercakap ni, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Itu yang paling kurang. Keluar perkataan yang sia-sia tu yang paling kurang, yang tak berdosa tu, yang halal tu. Bimbangnya keluar perkataan haram tu. Yang bimbangnya keluar perkataan haram. Tapi bagi orang yang belajar syarak, mungkin perkataan yang haram nak ngopak-ngopak orang, nak tuduh-tuduh orang, nak buat perkataan-perkataan yang tidak molek, buat perkataan yang keji keluar, mencarut ke apa-apa keluar daripada perkataan mulut dia tu. Kalau orang yang mengaji agama, biasanya tak keluar dah yang tu. Dia mulut dia terjaga. Yang tak boleh nak jaganya ialah perkataan yang harus tu, yang harus. Ya Tuhan benarkan, tapi lebih, berlebih-lebihan pada bercakap perkara yang harus, yang halal. Lebih. Yang ni orang nak jaganya. Kalau nak makan banyak sampai 3 pinggan, biasanya dah bagi orang yang belajar agama. Nak makan perkara haram, dah. Tapi makan banyak lebih pada 1 pinggan yang sepatutnya dia makan, 2 pinggan ke 3 pinggan ke, itu biasa. Makan 3 pinggan tidaklah jadi haram dah. Asalkan benda yang tak makan tu, yang kita makan tu ialah benda yang halal, cukup lah. Adakah salah makan 3 pinggan? Tak salah. Minum air banyak-banyak, tak salah. Sebab benda itu asalkan halal, silakan. Tetapi masalah dia ialah berlebih-lebihan itu.
yang nak jaga hati dia tu, dia tidak bimbang dah dengan perkara-perkara haram, tak bimbang dah. Yang bimbangnya ialah nak jaga daripada berlebih-lebihan. Sebab apa? Berlebih-lebihan itulah dia benda yang disukai oleh nafsu. Ia nafsu nak tu, benda lebih-lebih tu. Kalau nak buat benda yang haram tu, dah sahih dah. Kalau orang ada agama dia tak buat dah. Nafsu dia tak. Apabila seorang tu dah tahu agama semua, dia tak cenderung kepada benda yang haram dah. Jadi dia cenderung kepada benda ni boleh, syarak benarkan, dia buat. Tapi buat itu, buat mengikut nafsu, itu masalah dia. Kalau makan, walaupun makan benda halal, tapi makan mengikut nafsu. Walaupun makan benda halal sekalipun. Itulah juga bercakap. Kalau kita tak mempak orang, tak kerja orang, tak buat perkara yang buruk melalui percakapan kita, itu tak ada masalah. Cakaplah apa-apa sekalipun. Orang suka bercerita, dia bercerita. Daripada pagi hingga petang duduk dengar cerita dia saja. Itu ada kesalah perkataan dia, tidak salah dari segi syarak. Tetapi dari segi kalau nak jaga hati, kena jaga yang tu. Sebab Nabi kata, Nabi ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusammal muttaquna al-muttaqina. Tidak dinamakan orang yang bertakwa itu sebagai muttaqin. Litarkihim ma la ba'sa bihi. Hanya semata-mata kerana mereka itu meninggalkan ma la ba'sa bihi, perkara yang harus, yang lebih-lebihan, perkara yang tidak salah. Mereka tinggal perkara yang tidak salah. Apa maksud perkara yang tidak salah? Perkara yang lebih-lebihan yang harus yang kita buat. Jadi kalau seorang tu nak jadi orang yang bertakwa, dia kena tinggal perkara berlebih-lebihan yang harus tu. Sebab apa mereka ni tinggal perkara yang lebih-lebihan yang harus tadi? Hadaran, kerana mereka itu takut. Hadaran ma ba'sa bihi ila ma ba'sa bihi, takut jatuh mereka pada perkara yang haram pula. Mereka tak buat perkara yang lebih-lebihan halal. Kenapa? Kerana takut jatuh dalam perkara haram. Macam mana? Makan nasi lebih daripada sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan, hingga penuh perut. Akibatnya apa? Akibatnya tidur, lepas isyak tu makan, tidur, tak bangun subuh. Kalau makan lepas maghrib, tidur, tak bangun sembahyang isyak, sedar-sedar subuh. Tengok, asal makan itu halal, tetapi dengan tak sembahyang isyak, tinggal sembahyang subuh, haram. Apa hukum makan tadi? Jadi haram lagi ke tidak? Tak. Jadi haram dah benda yang kita makan. Sebab kita tahu dah, kalau kita makan lebih, tak sembahyang. Kita tidur lebih, orang tidur dalam keadaan perut kenyang ni, tidur dia lama. Sedang. Jadi tinggal sembahyang. Dengan sebab itulah makanan yang asalnya halal tadi jadi haram. Kalau kita tahu kita ni tak boleh makan banyak, jadi tinggal sembahyang tu. Kalau aku makan banyak ni, lepas maghrib ni, isyak ni, atau lepas ni, jadi haram tu makan tu. Kalau kita kata, tak apa, biasanya aku kalau makan banyak sekalipun, aku boleh bangun isyak, biasa. Tapi tiba-tiba tak bangun isyak, jadi haram tu dengan sebab tinggal sembahyang isyak, haram. Kalau kata, oh tidur kan, kata tidak ada dosa bagi tidur, dengan sebab berlebih-lebihan tadi. Berlebih-lebihan. Kita tak boleh nak jamin diri kita ni, tak boleh nak berjanji dengan diri kita. Selagi
selagi diri kita ni nafsu dia tidak bersih, tak boleh nak percaya. Kita kata, oh aku ni walaupun makan banyak sekalipun boleh bangun sembahyang isyak ni. Tengok hati kita tu duduk tahap mana. Boleh percaya pada hati kita? Boleh jamin ke tak 100% kalau makan banyak ni boleh bangun isyak? Boleh jamin ke tidak? Kalau dia kata tak boleh jamin kan? Itu sebab jatuh haram. Padahal dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata diangkat pen tu, qalam, daripada tulis dosa bagi orang yang tidur. Bagi orang yang tidur, bagi orang yang tersalah buat. Maknanya kalau dia buat dosa tak kena dosa. Tapi syarat ni, orang yang nak jaga hati ni dia tetap jaga. Bimbang dia kalau dia buat perkara halal yang berlebihan, bimbang jatuh. Bimbang jatuh pada perkara haram. Tak sembahyang isyak dengan sebab tidur, haram. Dengan sebab apa pula? Kalau kita kata dengan sebab apa pula? Haram. Padahal tidur tu masuk waktu pun tak lagi. Dengan sebab kita tak boleh nak jamin diri kita tu, tak boleh nak jamin nafsu kita tu. Kalau rasa kita tak boleh nak jamin nafsu kita, boleh jaga sembahyang kan? Kalau masa maghrib itu bukan waktu untuk tidur lagi tu, jadi tunggulah isyak. Kalau nak tidur pun lepas isyak tidur lah. Sebab itu waktu tidur. Lepas maghrib bukan waktu tidur. Kita pergi tidur tu buat apa? Itu sebab jadi haram. Kita tengok mudah je. Kita tengok yurfa'ul qalamu, diangkat qalam, tidak ditulis dosa. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidur, dengan sebab lupa, dengan sebab tersalah. Kita tengok mudah saja hati tu. Kalau pergi pada syarak, pergi kepada orang tasawuf lagi, lagi payah. Hingga kan orang tasawuf, perkara yang berlebih-lebihan di dalam halal sekalipun mereka jaga. Bimbang apa? Bimbang takut dalam jatuh dalam perkara hadara mimma hadara amma ba'sa bihi. Takut jatuh kepada perkara yang Tuhan letak dosa tu. Kita selagi nafsu kita tak bersih, kita tak boleh percaya pada nafsu kita. Jangan sekali-kali percaya pada nafsu. Kalau nafsu kata, tak apalah, lepas ni lah aku berzikirnya. Kita dah tahu dah. Biasanya kita lepas subuh kita baca subhanallah 100, alhamdulillah 100, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100. Tiba-tiba lepas subuh biasa mengantuk. Tak apalah, lepas ni lah baca. Tak baca. Sebab tak ada percaya nafsu kita. Nafsu berpujuk, tidurlah dulu. Subuh kan waktu ni sedap, sejuk, hujan lagi. Tidurlah sekejap saja, tidur setengah jam, tak apa dah. Jangan. Sebab kita tak boleh percaya nafsu kita. Bukan nafsu kita ni jadi nafsu baik tu. Kalau orang tu Tuhan jamin dia nafsu dia baik, tak apalah. Kita ni nafsu kita tak tahu jadi baik ke kotor ni. Tak tahu nafsu kita kotor ke baik ke. Tengok sembahyang kita. Sembahyang kita buat 5 kali sehari tu. Boleh ke tidak kita tuku dalam sembahyang kita ingat pada Tuhan? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh makna jahat. Jangan dah sedar lah nafsu gini. Jaminan syurga tak ada. Jaminan orang ni masuk terus syurga tak ada. Melainkan kena bakar dulu. Kena bakar dulu. Dia nak pada nafsu mutmainnah, baru ada jaminan Allah Ta'ala masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang punya nafsu mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, keadaan kamu redha pada Allah Ta'ala dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk olehmu di dalam golongan hamba aku. Wadkhuli jannati, Tuhan kata masuk olehmu syurga aku. Masuk. Maknanya jaminan nafsu yang paling rendah yang Tuhan jamin masuk syurganya mutmainnah. Nafsu yang dah tenang. Mutmainnah tu mana tenang. Tak ada lagi bolak-balik, mentah fikir sini, mentah fikir sini. Tengok dalam sembahyang kita lah, mentah fikir sini, mentah pergi sini pula, mentah pergi ke Lumpur, mentah balik kampung, mentah ni. Banyak perkara buat dalam yang kita fikir dalam sembahyang kita, banyak perkara. Dia panggil nafsu tu nafsu yang tidak tetap. Dia duk fikir ni, tak tetap maknanya. Kalau orang yang nafsu mutmainnah dia tetap, ingat hanya pada Allah Ta'ala saja, hak lain tak lah. Orang nafsu gini baru boleh jaya nafsu dia. Kalau nafsu macam kita ni kan, jangan haraplah kalau nafsu kita nantilah semuanya sekejap lagi lah kita pergi shopping dulu, waktu masuk dah ni sekejap lagi. Kita masuk sekejap saja shopping lah. Jadi lepas ni kita balik sempatlah semayang tu, ataupun ada surau bawah tu, kita shopping dulu. Gini apa daripada zuhur masuk asar. Masuk asar dah. Dia sebut. Asal baru saja ni orang, tak habis lagi tingkat pertama. Masuk asar dah. Zuhur qada lah, tak apalah qada nanti dengan asar sekejap lagi. Punyanya maghrib masuk dah. Tinggal zuhur, tinggal asar. Habis. Kau tak percaya nafsu kita. Kalau sampai waktu buat amal. Biar pakai tasbih tu tidur pun tak apa, asal pakai tasbih. Dan kita dah biasa dah buat amal. Lepas subuh kan baca subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Habis. Kalau nak tidur pun tidur dah nak baca. Bukan kita tidur kemudian baru nak baca. Tidur biar tidur dalam baca tu. Biasa kita buat begitulah. Sedar-sedar jatuh tasbih, tak tahu mana. Berapa dah aku baca tadi. Itu biasa. Mula-mula. Subhanallah SWT sampai tengok, pak jatuh tasbih, tak tahu berapa dah. Betul? Ambil semula tasbih, mula-mula subhanallah lah. Kalau dia rasa payah kan, jangan tidur lah. Bila nak habis ni, kalau gini nak jatuh semua, jangan tidur. Ini orang panggil lawan nafsu, dia panggil lawan. Mujahadah dia panggil. Kena belajar. Benda begitu kena belajar. Kalau tidak, kita tak buat semua ibadah ni. Ibadah wajib pun payah. Nak istiqamah. Ibadah wajib payah nak istiqamah. Siapa boleh mari setiap waktu 5 waktu nak mari sorak? Siapa? Itu sembahyang 5 waktu itu wajib tu. Nak istiqamah sembahyang dalam jemaah payah. Jumpa masa kan tinggal kita. Kena tinggal nak istiqamah. Macam mana? Apatah nak istiqamah perkara sunat lagi payah. 2 kali berlawan dia panggil. 2 kali perang. Nak istiqamah perkara yang wajib pun kena perang dah. Ni istiqamah perkara yang sunat pula. Lagilah payah. Itu tepat bagi Tuhan ambil perhatian sebenarnya. Kita buat perkara yang wajib ni, itu orang panggil cukup untuk modal saja, modal tiket untuk nak masuk syurga, tiket untuk nak balik. Kalau daripada Kelantan nak mari sini kan, itu cukup tiket saja. Kalau wajib bayar tiket. Lepas tu tengah jalan tak sempat makan ke, orang turun belakang ni baru berhenti. Tak nak makan ke?
Kita ada dalam syurga. Tak nak makan ke? Ya. Terus cukup sekadar makan wajib-wajib saja. Orang lain mewah-mewah. Kita tak boleh nak mewah. Sebab apa? Ada bawa modal sikit saja. Cukup buat masuk syurga pun dengan cukup dengan modal. Lebih pada tu tak ada dah. Dalam syurga pun ada orang yang miskin. Sebab tu syurga tu dia bertingkat-tingkat. Ada tingkat-tingkat. Ada hak mewah, ada hak kelakasan, ada VVIP, semua. Ada kelas dia. Sebab tu Nabi kata kalau nak minta syurga, minta Firdaus. Syurga hak paling tinggi, hak paling mewah, hak kelas orang, hak kelas ada. Minta situ. Tempat Nabi-Nabi, tempat Rasul-Rasul, tempat orang-orang hak hebat-hebat duduk situ. Tak payah minta syurga hak lain. Nabi suruh kita minta syurga Firdaus. Sebab itu tempat hak paling istimewa. Syurga ni memang istimewa belaka, tapi kelas lah. Ada kelas dia. Tidak semua orang sama dalam syurga. Mewah. Tak. Macam nikmat paling besar dalam syurganya ialah dapat tengok Tuhan kita. Jadi orang yang bawa modal banyak ni, bawa duit banyak ni, bawa hutang banyak ni, dia tiap-tiap hari dia tengok Tuhan. Orang yang bawa modal sikit, sekian lagi 2 hari sekali ke, seminggu sekali ke, lagi bawa modal sikit, sebulan sekali ke. Kalau orang yang bawa modal tu sangat sikit sangat, sekali saja dia masuk syurga tengok Tuhan, sekali saja. Lepas tu itu nak tunjukkan ada peringkat-peringkat ni. Peringkat-peringkat. Kita tak apalah, tak masuk syurga tak apa, di ujung-ujung pun tak apalah. Dah nak buat macam mana? Dia bercakap dengan nafsu. Masuk syurga tahu. Tak apa ujung-ujung masuk syurga tahu. Jangan dia percaya, nafsu jangan percaya. Selagi kita tak bersih. Dia kata, kerana apabila loba suka seseorang akan berkata-kata, nascaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia ni dia tuju, bukan perkataan haram, tak. Perkataan sia-sia. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung, gelap bagi hati. Sebab jadi gelap hati. Berkata yang sia-sia. Di dalam kitab Minhaj Imam Ghazali itu dia detailkan lagi sebab apa dikeji perkataan yang sia-sia ni. Padahal benda yang sia-sia ni, benda halal ni, kalau kita buat lebih-lebih dia jadi sia-sia. Padahal tidak dosa. Kalau tidak dosa kan tak kena seksa Tuhan dah. Dosa saja yang sebab jadi kena seksa Tuhan ni. Imam Ghazali kata bukan mudah cara bercakap begitu, bukan mudah. Bukan mudah kita nak faham begitu. Akhirat esok ni tempat huru-hara. Akhirat esok. Nak kau kita duduk di tempat huru-hara, walaupun kita tak masuk dalam orang yang kena huru-hara, tapi tempat akhirat tu sendiri tempat huru-hara dah. Dan diri di pada mahsyar tu panas keadaan dia, panas. Melainkan orang yang duduk di bawah arasy, panas. Jadi orang yang buat perkara sia-sia ni, mereka akan tulis setiap perkara yang dia sia-sia tu, yang dia buat patah-patah perkataan tu, mereka tulis belakang. Dengan sebab tulis belakang perkataan yang sia-sia itulah jadi panjang kira-kiraan dia di hadapan Allah Ta'ala. Hisab depan Allah Ta'ala panjang. Panjang hisab dia. Apabila panjang hisab dia dengan sebab banyak kata-kata perkara yang sia-sia, panjang duduk dia di pada mahsyar. Tempat huru-hara lagi, tempat panas lagi. Walaupun dia kata dia tak kena dosa sekalipun,
Kalau kena dosa sebab bagi masuk neraka. Hak ni tak kena dosa. Cuma dengan sebab dia buat perkara sia-sia tu, tahanan dia di mahsyar lama. Dia tak masuk neraka tapi kena tahan. Tak dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga secara direct. Ada golongan yang mana umat Nabi ni masuk syurga secara direct. Lepas pada keluar daripada kubur, terus masuk syurga direct. Mereka jaga syurga tanya, nanti dulu, nak pergi mana ni? Dia kata, nak masuk syurga sebab Tuhan berkata masuk syurga. Sudah dah ke hisabnya? Menitian sirat sudah ke? Dia kata, kami tak disuruh untuk nak meniti sirat, tak disuruh. Dan juga tak diberi pun catatan amalan, tak diberi. Nak hisab apa catatan amalan tak diberi? Jadi mereka pun tanya macam mana ni? Tuhan kata, biarkan orang ni masuk syurga tanpa hisab. Tak ada hisab langsung. Kata setengah ulama, mereka tak sedar pun mereka lalu tu. Titian sirat tak sedar. Mereka berjalan tu, lalu titian sirat dah tak sedar hingga sampai pada syurga. Ini orang jenis mana ni, jenis begitu. Kita nak harap dengan keadaan amalan kita sekarang agak boleh ke begitu? Agak macam mana? Dengan suka makan lagi, dengan suka bercakap banyak lagi. Untuk orang muda-muda lah, orang tua-tua biasanya tak bercakap banyak dah. Kau macam mana Haji? Orang tua-tua dia tak bercakap banyak dah. Dalam dengar muda-muda bercakap apa ni, bising-bising banyak. Itu mana molek lah. Dia nak makan banyak pun tak larat dah, ataupun tidak nafsu macam orang muda. Jadi itu kelebihan bagi orang tua ni, Tuhan jaga. Tuhan jaga untuk muda buat amal apa. Bagi orang muda ni nafsu tengah sedar ni, tengok gani nak, tengok gani nak, tengok. Kalau tak boleh ada viral sikit, pergi sini, pergi tempat viral. Payah nak jaga orang muda. Orang tua tak apa, Tuhan jaga orang tua. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung tu. Mati di sini bukan makna mati jantung tu, maknanya jantung di sini hati tu. Bukan mati hati di sini. Dengan kita kata mati yang kita kata hilang nyawa tak. Jantung di sini dengan mana hati lah. Hati, roh, qalbu, nafsu, ini benda sama saja makna dia. Bukan dengan mana mati jantung, mati hati dan juga mati nafsu. Tak. Makna kalau dengan banyak kata-kata itu sebab bagi mati jantung atau mati hati itu, maknanya payah nak ingat pada Allah Ta'ala. Kalau hati itu tidak bekerja untuk ingat pada Allah Ta'ala, bagi hati itu mati. Nak ingat pada Allah Ta'ala macam mana? Setiap hari dia fikir, nak cakap apa aku ni hari ni, nak cakap apa. Kalau duduk ramai-ramai kan, mesti bercakap. Kalau tak bercakap nanti orang kata bodoh. Jadi bercakap lah. Dia tak tahu. Rupa-rupanya dengan sebab kita bercakap tu, bodoh betul dia orang ni. Kalau kita tak bercakap, kita ada nak kata, kita bodoh. Kau cerdik, kau tak ada nak kata. Kalau kita buat keluar kata, bodoh punya. Cakap bodoh dah. Lebih baik dunia. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Dengan sebab nak jaga supaya hati kita ni tak mati. Jadi salah satu daripada sebab hati itu payah nak ingat pada Allah Ta'ala, dengan sebab banyak bercakap lah. Dengan sebab banyak bercakap, lupa kita pada Tuhan. Lupa nak ingat ke Tuhan. Tak ada nak sebut Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, La ilaha illallah ke, Allahu Akbar ke. Payah nak boleh sebut keluar daripada perkataan kita. Kita kena ajar perkataan kita tu. Duduk sengaja
Astagfirullahalazim. Duduk boleh sejam kau ataupun bangun daripada tidur kau atau nak start apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Subhanallah. Duduk sekejap. Alhamdulillah. Lama sedar kita sedar. La ilaha illallah. Duduk lama-lama sedar sikit. Allahu Akbar. Sebut. Kena ajar begitu lidah kita. Kena ajar dengan zikir ni. Kalau tidak kan, dia akan keluar perkataan lain. Tak keluar perkataan yang zikir kan, dia keluar perkataan lain. Bagi orang yang rasa nak matilah, begini keadaan dia. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah, perkara yang berkaitan dengan lidah. Maka bersabda ia Rasul, wahal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dia kata, dan tiada menyembangkan akan manusia atas wahal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim. Tidaklah menyembangkan, mana menjatuhkan seorang manusia itu atas muka dia, wujuhihim. Di sini dia buat atas hidung mereka itu, jatuh muka tu. Tidaklah seorang itu jatuh. Aw manakhirihim, illa kecuali hasaidu alsinatihim, melainkan hasil daripada apa yang diketam oleh lidah mereka itu. Seorang itu jatuh kena bala, maknanya seorang itu jatuh atau makna dia kena bala tidak lain melainkan dengan sebab dia tak jaga lidah. Hasil daripada ketan lidah dia tu. Ketan ni kalau kita buat padi, apabila padi itu masuk molek kan, kita ketan lah orang dulu. Ketan-ketan padi untuk nak dapat hasil tu. Jadi hasil tu hasil daripada apa yang berlaku pada lidah tu. Dengan sebab apa yang berlaku pada lidah itulah sebab seorang itu jatuh dalam bala. Tak kira sama ada bala di dunia ke akhirat ke, sama saja. Nabi dia tidak spesifik. Dalam hadis ini Nabi tak spesifik. Sama ada jatuh tu dengan di dunia ke ataupun di akhirat, dia tak tunjuk. Nabi cuma kata jatuh seorang itu sembah. Tidak ada yang lain melainkan dengan sebab hasil lidah dia saja. Lidah tak jaga habis. Dan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Subhanahu wa taala dan akan hari kiamat. Mana siapa yang percaya pada Allah Taala dan percaya ada pada nanti satu hari pembalasan, hari kiamat nanti atas hasil apa yang kita buat. Kalau percaya pada Tuhan, percaya pada hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan perkataan yang baik-baik, yang benar-benar, atau hendaklah diam ia. Kalau tak boleh nak kata-kata yang benar-benar pun, tak boleh nak kata-kata yang benar, diam saja. Tak ada perkataan yang kita nak keluar perkara yang baik, diamlah. Dua saja. Sama ada berkata tu perkara yang benar, perkara yang perlu, perkara yang syarak suruh. Kalau tak ada perkataan yang syarak suruh, tak ada perkataan tu yang perlu, diam saja. Auliyasmu, ataupun hendaklah ia diam. Nak berkata kata yang benar, ataupun kalau tak ada perkataan yang perlu dia nak kata-kata, diam saja. Ini bagi orang yang percaya pada Tuhan dan percaya adanya hari pembalasan. Sebab apa yang dia keluarkan nanti, sebab bagi kena hisap dia. Perkataan dia, apa yang keluar daripada perkataan dia kena hisap.
Apa yang mata tengok kena hisap, apa yang telinga dengar kena hisap, apa yang rasa dengan lidah kena hisap, apa yang rasa apa yang cium bau tu kena hisap lagi, apa yang buat oleh anggota tangan ke, kaki ke, faraj ke, perut ke, kena hisap belakang. Kena hisap belakang. Bukan mudah. Hisap akhirat esok bukan mudah. Dalam Quran ini kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tinggal sedikit pun pada masa hisab tadi. Saghiratan, benda yang kecil, wala kabiratan, benda yang besar tak tinggal. Illa ahsaha, melainkan Tuhan hitung belaka. Kecil-kecil ke, besar-besar ke, termasuk kalau sia-sia, Tuhan hitung belaka. Akhirat esok. Jadi kalau nak selamat kan, kena hati-hati, kena jaga-jaga. Dan sabda ya Nabi SAW. Cukup sangat juga. Tak sama lagi. Boleh tak kau? Kena sama sikit lagi. Sikit lagi nak? Lama dah ni, kita tak jumpa ni, berapa bulan dah, kat setahun dah. Dan sabda ya Nabi SAW, "Man yatawakkal li bima baina baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah." Nabi kata macam mana? Barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya dan antara dua kakinya. Siapa yang jamin? Maknanya jaga. Siapa yang jamin benda ini? Yang duduk antara dua dagu dia, baina lihyaihi tu, lihyah tu maknanya ni janggut, asal makna lihyah, janggut. Dua janggut dia. Mana dua janggut tu? Janggut bawah satu, janggut atas satu. Misal duduk antara dua-dua ni. Dan juga jaga perkara yang duduk antara dua kaki dia tu, dua paha dia tu. Nescaya aku jamin baginya akan syurga. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu itu, iaitu lidah. Lihyatun tu, ini asal makna dia ialah janggut. Dua janggut. Di sini dia terjemah sebagai dua tulang dagu. Iaitu lidah, jaga lidah. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu faraj, kemaluan tu. Siapa yang dapat jaga antara dua kaki dia, iaitu kemaluan, dan antara dua dagu dia ataupun dua janggut dia, iaitu misai dengan lidah tu, duduk tengah-tengah tu, iaitu lidah tu. Nabi kata aku jamin, sekiranya dia jamin untuk nak jaga, boleh jaga kerana Allah Ta'ala dan kerana Rasul, nescaya aku jamin seorang itu dia dapat masuk syurga. Dengan jaga lidah dan juga jaga faraj, kemaluan tu. Jangan lupa guna benda yang tidak molek, yang tidak halal pada syarak. Ditanya akan Rasulullah SAW, daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan ia ke dalam api neraka. Satu hari sahabat tanya Rasulullah SAW, ya Rasul, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka? Perkara apa? Maka sabda ia dua yang berlubang. Pertama mulut, kedua faraj. Mana benda yang ini sebab bagi seorang itu masuk neraka. Dan sabda ia, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasura dhunubuhu, wa man kasura dhunubuhu fannaru aula bih. Artinya barang siapa banyak perkataannya, banyak berkata-kata, nescaya banyak oleh tersalahnya terjatuh. Banyak sangat berkata-kata,
akan banyak terjatuh kataan dia tu, banyak tersalah. Dan barang siapa yang banyak tersalahnya, nescaya banyak dosa dia. Dengan sebab jatuh tu, tersilap cakap jatuh dalam dosa. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Dengan sebab banyak dosa itulah sebab seorang itu berhak masuk neraka, tak boleh ditahan daripada masuk syurga. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. InsyaAllah nanti kita sambunglah lagi bila sampai masa dia. Ada soalan apa-apa ke? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'alna minal ulama asy-syakirin as-sabirin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillah.